Baiklah, tarikh penting pilihan raya negeri ke-12 Sarawak sudah kita ketahui. Namun, SOP perjalanannya belum diketahui. Sama ada SOP PRN Melaka dan Sabah akan diguna pakai untuk PRN ke-12 Sarawak kali ini, kita pun masih lagi tidak tahu. Rakan Setugas Asim Hassan yang kini berada di Kuching ada perinciannya. Asim, silakan Asim. Baiklah Jasmine, terima kasih Jasmine di Bukit Jalil. Apa yang boleh saya bawakan? Ada dua perkara yang ingin saya bawakan pada malam ini. Yang pertama adalah mengenai penamaan calon dan juga pengumuman calon-calon setiap parti, yang mana setiap parti saya rasa dalam minggu ini adalah minggu terakhir mereka untuk mengenal pasti calon yang akan ditampilkan pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 ini. Apa yang pasti, apa yang sudah kita dapat maklumat setakat ini, rakan tugas kami Nuzuluddin Abdul Razak di Miri tadi membuat liputan Ketua Menteri Sarawak dan Tan Sri Abang Johiton Oping ada mendedahkan bahawa GPS akan mengumumkan calon mereka pada 4 Disember nanti. Okey, yang mana perkara kedua yang ingin saya bawakan adalah mengenai SOP sepanjang pilihan raya negeri Sarawak ke-12 ini. Yang mana pada sidang media awal tadi rakan tugas kami Hasimi Muhammad ada membuat liputan yang mana sidang media itu hanya mengumumkan mengenai tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Sarawak tanpa adanya soal jawab dan juga perincian atau maklumat mengenai SOP yang akan digunakan sepanjang pilihan raya ke-12 Sarawak nanti. Dan juga kalau boleh saya lihat parti-parti pembangkang seperti Parti Bumi Kenyalang masih lagi melihat kepada perkara ini tidak boleh dilakukan, dan juga DAP Dr. Kelvin Yee dalam kenyataannya juga menyatakan bahawa pilihan raya kali ini sepatutnya tidak diadakan kerana kita masih lagi berdepan dengan COVID-19. Tetapi perkara itu saya bawakan dalam perbincangan selepas saja sidang media khas bersama pakar kesihatan awam UNIMAS, Dr. Hilmi Azmi. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Dr. Hilmi. Kita melihat kepada SOP yang lebih awal untuk diwujudkan, untuk dipublishkan di media dan sebagainya, supaya sudah tentu media, sudah tentu calon dan juga komuniti setempat boleh melihat kepada SOP tersebut dengan lebih awal. Okey, dan mereka buat persediaan-persediaan tertentu, dan sekiranya ada loopholes ataupun ada kekurangan lompong dari segi penggunaan SOP tersebut di beberapa kawasan, kemungkinan boleh untuk diubah sesuai mengikut kesesuaian, mengikut needs, keperluan masyarakat di kawasan di satu tempat tersebut. Saya cuma macam bimbanglah kalau SOP yang ada sekarang ini ada tak kemungkinan kemudian selepas habis pilihan raya nanti ada tak berlakunya satu confusion lagi berkenaan dengan SOP yang bakal timbul. Itu jadi satu perkara yang kita perlu lihat jugalah. Baiklah, untuk pengetahuan semua penonton Astro Awan ini, berkaitan SOP ini menjadi perbualan hangat dalam kalangan pemerhati politik di Sarawak ini, dan bagi penganalisis politik di Sarawak, Tuan Dik Limbang Dugun juga yang saya temui dan akan disiarkan dalam program Agenda Awani pada pukul 8.30 malam ini mengenai perketatan SOP dan kesiapsiagaan setiap parti dalam menjelang pilihan raya negeri Sarawak. Jasmine. Baiklah Asim, terima kasih banyak atas laporan itu. Saya pasti Asim dan rakan-rakan yang lain ada perkongsian yang lain mengenai SOP dan sebagainya pada hari-hari mendatang. Terima kasih Asim.